Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So, before kita start, macam biasa saya akan ambil kehadiran dulu, boleh? Okay. Untuk mempercepatkan proses tu, kalau boleh Ustazah masukkan nombor OSQC dalam chat lah, boleh? Bagi tahu chat OSQC berapa yang Ustazah ajar sekarang. Sebab nak mudahkan lah. Okay. So, boleh mudahkan. Okay. So, saya start lah untuk macam biasa, untuk meeting bulanan ni. Untuk bulan ni kita tambah satu kali, which is pada minggu ketiga. Akan ada lagi satu next week untuk reminder sesi Oktober. Cumanya minggu ni untuk motivasi punya session lah. Okay, so before kita punya motivasi start, bukanlah motivasi, perkongsian daripada Ustazah Nazihah, saya akan bagi sedikit peringatan lah untuk kelas seperti biasa. Okay. So seperti biasa, pastikan capaian internet kita okey sebelum mula kelas untuk make sure pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar lah. Yang kedua, pastikan suara pun jelas. Yang ketiga, make sure waktu mengajar mengikut dalam jadual. Yang waktu yang ditetapkan dalam jadual supaya amanah yang diberikan oleh pelajar dijalankan sepenuhnya. Okay. Untuk amanah kita dah deal untuk ajar 40 bagi student yang lama-lama. So kita kena fulfill lah the minutes tu. Okay. So yang keempat, tidak dibenarkan tangguh lebih daripada 2 kali seminggu. Okay. So tidak disarankanlah untuk tangguh more than 2 times in a month supaya kita dapat kita jagalah emosi student kita nak jalankan kelas seperti biasa tu. Seterusnya, seterusnya sekiranya ada perubahan waktu untuk jadual kelas, boleh maklum kepada admin ataupun HR. Okay, and last adalah kalau ada sebarang permasalahan berkenaan kelas ataupun student, boleh terus kontak HR untuk kita ambil tindakan segeralah. Either student tu tak berdisiplin ke, student tu asyik tukar waktu ke, student tu lambat pick up ke apa ke, so boleh maklum pada HR untuk kita try kontak student lah. Okay, so untuk agenda bagi meeting hari ni, saya just recall balik. Yang pertama capaian internet, yang kedua suara, yang ketiga waktu mengajar pastikan cukup, and then tidak dibenarkan tangguh more than 2 times in a month. Lepas tu kalau ada permasalahan boleh terus kontak HR, either masalah sendiri ke, masalah student ke. Okay, so itu adalah 5 poin untuk meeting pada hari inilah. Okay, sebelum kita proceed dengan Ustazah Nazihah, saya ada satu perkongsian daripada aduan pelajar terhadap guru. Ada untuk bulan September ni kan, ada satu student berhenti, and bila saya tanya kenapa dia berhenti, dia cakap tiada guru. Student tu selalu tukar guru lah sebab gurunya berhenti daripada guru ni biasa ditukar untuk maybe dalam sepanjang dia belajar ada dalam 3 guru kot. Okay, and then dia cakap tiada guru yang paling bagus kecuali guru yang pertama. And then guru pertama tu guru yang saya kenal lah. And bila saya tengok balik prestasi guru-gurunya, guru yang pertama tu sahaja yang share screen dengan menggunakan Zoom. Sebab Zoom kita boleh student tu boleh boleh point-point, boleh lukis-lukis kan. Kalau guna Google Meet ke WhatsApp ke, student tak boleh beraktiviti. Okay, so bila saya tengok kat situ, guru yang pertama tu ada effort melainkan guru-guru yang selepasnya. So
apa yang saya boleh ambil daripada cerita ni, means guru-guru kalau boleh ikut tahap pelajar ketika mengajar. Kalau kita rasa student tu kecil and perlukan aktiviti, kita tambahlah sikit effort kita untuk mengajar tu dengan share screen guna Zoom ke, aktiviti tulis-tulis ke. Jangan gunakan satu kaedah yang sama supaya student kita tak boring dan dia orang pun dapat belajar Al-Quran dengan lebih seronok lah kan. Sebab ni apa yang kita perlu belajar pada lifetime untuk sepanjang hidup. So kalau dia orang tak belajar waktu kecil, waktu besar dia akan malu lah untuk belajar. So kalau boleh masa kecil ni dia orang dah pandai. And then bila besar-besar boleh sharing dengan orang lain. Okay. So tu untuk perkongsian saya lah sedikit daripada pihak admin pagi bulan ni. Okay, and then kita teruskan kepada perkongsian daripada Guru Cemerlang, Ustazah Naziha. Boleh? Ustazah Naziha dah ready ke belum? Ustazah Naziha? Okay, ya. Okay, Ustazah Naziha boleh start Okay. Kalau nak buka kamera pun boleh je Ustazah Naziha. Tak boleh malu. Okay. Okay, terima kasih Ustazah Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jelas ke suara saya? Jelas tapi tak boleh kuatkan. Boleh. Okay. Tapi dah jelas saya Ain. Dah. Okay. Terima kasih Ustazah Ain sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziha binti Saleh, berasal dari Terengganu tapi tinggal di Hulu Langat, Selangor. Saya kenalkan diri saya dulu lah. Saya sekarang ni pelajar saya ada 24 orang, tapi 2 orang daripadanya dia ambil 2 package. Jadi kalau kira jadi 26 lah. Kelas saya setiap hari kecuali hari Khamis. Hari Khamis saya kosong, cuti hari Khamis. Hari-hari lain memang ada kelas lah. Kalau untuk perkongsian hari ini, rasanya tiada apa, mana nak kata, sebab saya rasa semua guru pun macam guna tips yang sama. Macam yang diberikan oleh Ustaz Hanis, Ustazah Ain. Saya rasa guru-guru lain pun guna pendekatan yang sama lah. Cuma macam nak cakap mungkin pendekatan mungkin berlainan sikit kot. Okey, tak banyak saya nak kongsikan. Saya sebenarnya terkejut bila diminta membuat perkongsian ini sebab saya rasa tak layak kot. Sebab rasa benda yang orang lain buat pun sama je lah. Cuma tapi bila diminta tu saya usaha bagi tahu jugalah. Mulanya yang pertama, mula-mula kita kena tanamkanlah niat yang betul. Apa yang kita buat ni di tutor OQC ni, niat mestilah yang utama. Dan sejujurnya saya bermula dari Mac 2022 dan sejujurnya saya bagi tahu saya suka dengan kerja macam ni. Sebab sebelum ni sejak saya berhenti di hujung 2015 saya mengajar sekolah tahfiz. Dan bila berhenti tu saya memang duduk rumah lah. Tapi bila ada platform diperkenalkan, saya ini buat platform mengajar secara online. Cuba dan alhamdulillah dia kena dengan jiwa saya. Jadi bila kita buat dengan jiwa dan rasa gembira tu, rasa macam mana nak kata, memang masuklah ke dalam hati kita. Macam tu. Okey, antara tips yang saya boleh kongsikan kat sini, pertama,
mungkinlah hubungan antara kita dengan student macam tu. Bagi saya, kalau macam saya student saya ada kalangan kanak-kanak, lepas tu ada student makcik ada 2 orang. Jadi apa saya buat, selalu bertanya khabar macam tu. Kalau macam student bila mula-mula setiap kali kelas lah, apa khabar, dah makan ke kan. Kadang bila budak-budak ni kadang kita tak apa mama masak apa hari ni kan. Kadang kalau kelas malam pun tanya jugalah dah makan malam ke apa semua kan. Dengan cara macam tu jadi macam merapat lah. Kadang tak ada gap lah antara kita dengan dia. Dia tak ada macam rasa segan macam tu lah. Okey, satu lagi sentiasa bertanya khabar walaupun waktu kelas macam tu. Kadang bila tahu pelajar tak sihat ke apa ke, kita akan bertanya khabar. Kadang kalau student kita WhatsApp parent ni lah, kita tanya macam mana anak ni kan. Lepas tu sekiranya ada macam student tu dia ada dapat ahli keluarga baru ke, dapat adik baru ke, macam mana kita akan ucap tahniah apa semualah. Kita cakaplah best ke dapat adik baru apa semua. Kita nasihatlah jadi abang macam mana, jadi kakak macam mana kan. Lepas tu kalau macam ada yang sakit ke apa, kita doakan mereka sihat. Lepas tu dari segi macam kelas, kalau macam pelajar tu dia ada kemajuan, macam contoh malam tu dia baca, alhamdulillah macam makin lancar ke, malam tu dia lancar sikit baca, biasanya saya akan beri pujian, saya kata bagus, malam ni boleh baca banyak kan. Lepas tu sekiranya salah, kita tak marah beria lah, kita kata boleh ulang lagi, jangan risau apa semua. Macam tu je. Lepas tu satu lagi apa yang saya buat, saya sentiasa kita boleh berhubung rapat dengan parent dia. Biasa kalau saya dengan mak-mak lah. Biasa biasa selepas kelas, sesetengah pelajar saya akan, bila habis kelas saya akan WhatsApp mak dia. Saya akan beritahu lah hari ni Adeline ceria je baca, saya kata. Saya kata baca pun lancar, baca dengan ceria, gembira, macam tak ada macam sebelum-sebelum ni. Macam kita bagi tahulah perkembangan. Kadang tapi macam benda yang kurang pun saya bagi tahu juga, macam hari ni dia mengantuk lah puan. Kadang bagi tahu jugalah. Jadi parent tu dia boleh tahu keadaan anak dia macam mana hari tu. Rasanya yang saya buat sebelum ni macam itulah. Yang selebihnya saya ikut apa yang Ustaz Han bagi tahu, Ustazah Ain bagi tahu. Mana yang kita mampulah kita buat, kita ikut. Kalau kalau ada pelajar yang bermasalah, biasa saya bincang dengan parent dia. Saya tanya parent dia macam mana, lepas tu kadang parent bagi cadangan, kadang saya cakap dengan parent dia nak buat macam ni boleh ke. Jadi parent tahulah apa yang masalah anak dia. Kita cari kesepakatan macam tu lah. Rasanya tu je yang saya buat setakat ni lah. Tak ada yang istimewa apa sebenarnya.
Kalau macam student bermasalah yang lambat hafal huruf ke, biasa Ustazah Naziha buat macam mana? Kalau macam tu kita ulang je. Kalau akan datang macam ulang, kita sama. Ulang sebab kadang dia betul sekali, lepas tu nanti dia salah lagi yang macam tu. Maksudnya even dalam satu bulan tu dia satu muka surat yang sama. Okey je lah maksudnya. Setakat ni tak ada lah yang macam tu. Macam kita tak ada, bila macam contoh kelas hari ni kan, masuk minggu depan, kita ulang dulu, biasanya dia dah boleh betul. Dia tak ada macam, kesalahan tu ada tapi macam makin kurang lah. Dia makin kurang, jadi sikit, maknanya tak adalah memang tak kat situ. Tapi yang lama tu masih ulang jugalah, kita ulang dari atas. Faham supaya tak lupa macam tu. Dulu atas, kalau maknanya sampai habis masa dia sampai setengah aja, jadi saya stop kat situ je lah. Kalau dia sebelum habis masa dia boleh betulkan semua, teruskan macam tu. Okey. Okey, ada lagi nak tambah Ustazah? Ini apa tips yang khusus ke kalau untuk student dewasa yang Iqra ke, ada tak? Kerana Ain terputus-putus Ain. Kalau macam ada student yang dewasa, Ustazah Naziha ada tips yang khusus tak untuk pelajar dewasa? Untuk pelajar dewasa, pendekatan tu kita macam kita tak marah. Kalau macam dia salah, kita tak boleh marah macam marah budak kan. Kita kata, makcik kita ulang lagi boleh? Kita ulang lagi sekali. Tak apa. Jadi dia pun faham lah kan. Tapi kita kena nada tu kena ni, sebab kita macam anggap macam mak kita kan. Kita macam tak boleh, macam tak boleh keras lah. Jadi dia pun selesa. Dia akan jadi selesa lah kita kalau kita membentak ke, dia pun jadi makcik. Saya rasa je tu je kot Ain yang boleh saya kongsi lah. Okey. Tu je untuk perkongsian Kak Ha tu je. Jika Kak Ha. Apa dia? Tu je. Betul Ustazah Naziha. Tu je. Kat sini hujan dia jadi line. Kejap ada, kejap tak ada. Saya ingat ke line saya. Okey. So, terima kasih Ustazah Naziha atas perkongsian. Ada tak soalan-soalan kepada Ustazah Naziha? Tak ada. Ada? Tak ada? Okey. So, saya anggap tak ada soalan. Okey, terima kasih sangat-sangat Ustazah Naziha atas perkongsian yang sangat bagus, sangat macam membuka minda lah untuk guru-guru kita. Dan terima kasih juga kepada Zoom user tu apa? Kepada nickname Zoom user untuk atas nota tu. Betul. Okay. So, untuk recap daripada tips yang Ustazah Naziha bagi, yang pertama tu penting, which is niat. Okay, kita perlukan niat yang betul-betul kuat, betul-betul lah. Niat tu macam kita kena betul-betul teguhkan dalam hati tu, kenapa kita nak mengajar actually. Kenapa kita nak start dengan OSQC, kenapa kita start nak mengajar. Either sebab memang betul kita nak berkongsi ilmu, ataupun untuk just mengisi masa lapang ke, ataupun niat-niat yang lain lah. So yang pertama adalah perbaiki niat lah untuk kita sama-sama
So bila niat kita betul, semangat kita pun betul lah kan. Lepas tu tips yang kedua, make sure hubungan kita guru dengan student, tak kira student dewasa ke student kanak-kanak. Kalau kanak-kanak fokus kepada student dan parents dia juga untuk kita sustain the relationship lah. So, okay, thank you Ustaz Fitri atas nota tadi. Okay, so untuk second tips adalah hubungan dengan guru dan bersama student, dengan student. And then yang tips yang ketiga adalah kita tanya khabar juga even di luar waktu kelas. Tapi ni perlukan kerajinan sikit lah. Dan dia memerlukan something yang macam effort lah sebab dia bukan yang dibayar dan di luar waktu kerja kan. Okay, so, tapi untuk sustain hubungan tu kita perlu buat macam tu, bertanya khabar di luar waktu kerja. Kalau macam ada sakit ke, ada something event yang macam besar dalam satu keluarga dia kan. And then untuk tips yang keempat, puji kalau dia baca betul. Kalau dia baca betul, puji. Kalau baca salah, puji sikit. Itu betulkan apa yang dia baca. Okay? Tapi pujian tu penting. Siapa je tak suka pujian kan? Okay, puji sikit. Lepas tu kita betulkan kalau ada kesalahan lah. Kalau memang betul dia betul, so kita pujilah. Tapi jangan melambung-lambung kan dia terlebih pujian kan. Okay? Seterusnya yang kelima, tips yang kelima adalah update kelas tersebut. Maksudnya kalau khusus kepada pelajar kanak-kanak lah. Sebab kadang-kadang kalau kanak-kanak ni parents dia tak masuk kelas kita pun. Tapi kita update lah sikit maksudnya student tu okey ke waktu kelas. Dia baca okey ke tak kan. And then tips yang paling penting kalau ada student bermasalah kita try slow talk dengan parents. Jalan penyelesaian yang sesuai. Okay. Okay, ada tak guru-guru yang ada nak berkongsi tips-tips ketika kelas? Ada tak guru-guru lain yang sudi berkongsi kaedah-kaedah mengajar yang seronok? Jemput mana-mana guru yang sudi berkongsi? Ada tak? Ustazah Sakinah ke? Ada tak? Ustazah Amilin ke? Ustazah Syifa? Oh, Ustaz Huiz. Ustaz Huiz Firuz FTV juga merupakan guru cemerlang kita bagi bulan Ogos yang lepas. Okay? Ustaz FTV ada tambahan info tak? Guru-guru lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Firuz FTV. Okey, sikit penambahan daripada Ustazah tadi lah. Okey, Ustazah ni dah bagus lah. Okay, tambahan dan tips juga untuk pelajar-pelajar dewasa ke kanak-kanak. Okay, pada Google, biasanya kita guna Google Meet tu kan. Kita boleh gariskan atau bulatkan mana perkataan yang dia salah baca. Contohnya sambil dia baca, contoh ayat Al-Quran tu, sambil dia baca kita semak, kita gariskan bawah dia. Gariskan. Dan kita nanti dia nampak mana kawasan dia salah tu. Dan kita minta ulang kawasan tu sampai betul lah. Dan bila kita gariskan, dia pun gariskan pada buku dia. Kalau kita minta dia hanya dia sahaja gariskan, mungkin dia tak garis ataupun dia terlupa lah. Kalau kita gariskan, bulatkan, lepas tu kita tulis tepi tu lah. Okay, ini apa. Dan kita ingatkan lah. Okay, sambil kita baca tu, sambil kita ingatkan lah. Idgham ma'al guna ada berapa huruf. Kalau bertemu ni jadi macam mana. Dan sebagainya. Untuk kanak-kanak dan dewasa yang Ustaz? Untuk kanak-kanak dan dewasa. Saya buat sama macam tu lah. Yang kanak-kanak yang besar sikit lah, bukan kanak-kanak yang kecil sangat tu. Yang kalau yang Iqra tu Ustaz buat macam mana? Okay, Iqra tu saya tunjuklah part mana baca. Lepas tu saya warnakan dulu. Okay, sebelum start kelas tu saya warnakan dulu part mana bahagian, contohnya ba, waw tu kan. Jadinya saya page tu saya akan warnakan dulu mana yang waw tu. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadinya bila mereka baca, mereka dapat highlight kat situ. Mereka ingatlah, okay, hari ni kita belajar
wow baris mati contohnya, dua harkat, ataupun tanwin ke, kan kat atas tu ada untuk tulisan dengan warna di macam highlight tu, liner tu. Kita highlightkan warna yang terang sikit pada warna tu sebelum kelas bermula. Kalau sempat lah, kalau sempat. Kadang-kadang tak sempat juga kadang. Kalau kita kat keluar, Faham kita lah. tak buat kan. Kita dengan komputer boleh buat lah. Kalau dengan handset, saya tak rasa boleh buat. Tak boleh buat dengan handset tu. Tapi macam kita buat something maksudnya yang kadang-kadang lain daripada macam kan biasa dibaca je. Kalau kita tambah satu aktiviti yang berbeza untuk menarik minat pelajar untuk kelas lah kan, betul tak? Betul. Okay, lepas Lagi tu, ada tips tambahan? lepas tu contoh dewasa. Okay, dewasa kadang-kadang dia suruh tulis lah kat tepi tu, okay, ini ikhfa ke idgham ke. Okay, ada yang dewasa tu dia tak faham Jawi. Yang kita tulis Rumi lah. IKHFA, koma atas ikhfa. Contoh macam tu. Supaya dia ingat lah ini ikhfa. Kadang-kadang ada kalangan mereka yang tak tahu ikhfa izhar apa semua tu. Yang kita terangkan sikit lah. Bukan secara detail lah. Terangkan dia akan ingatkan. Nanti lama-lama tu, Ustaz ni yang 4 huruf yang kena dengung kan? Macam tu. Lama-lama dia akan ingat lah. Macam tu. Faham? So maksudnya kita selit sikit-sikit teori tajwid supaya dia faham kenapa tempat tu dibaca dengung, kenapa tak kan? Ingatlah. Ustaz ni yang 1 huruf tu kan yang kena tukar daripada mim kan? Ni iklab. Betul, ingat macam tu. Dia tak akan ingat secara, contohnya orang yang jarang dengar atau jarang belajar lah, dia tak akan ingat secara pertama kali tu. Bila betul-udang-udang banyak kali, dia akan ingat Ustaz ni yang 15 huruf tu kan yang kena dengar tu. Ni ikhfa. Betul-betul lah macam tu. Faham. So Ustaz punya approach untuk setiap student tu mungkin berbeza sikit lah. Kalau yang macam slow sikit Ustaz approach macam ni. Kalau yang laju macam ni lah kan. Kalau yang veteran lain, yang belia lain, kanak-kanak lain lah. Oh faham. Tapi saya seingat saya student Ustaz ramai kan, hampir 30 betul? 30 ke? 30. 30. Macam mana Ustaz follow up setiap prestasi pelajar tu? Either Ustaz tulis dalam satu buku ke, satu Google Drive ke macam mana? Saya tulis memang ada buku. Dari page berapa. Lepas tu nanti saya tulis lah. Okay, contohnya hujung ni kelemahan dia apa. Sebutan. Jadinya untuk yang akan datang saya take note. Saya tengok, okay, ni sebutan. Okay, yang kedua pula, okay, bahagian dengung. Saya take note lah bahagian-bahagian dengung tu. Macam tu. Buat yang sikit je lah. Buat ringkas je. Ingat-ingat untuk naik kelas macam tu? Naik kelas. Kadang-kadang untuk mula kita hari baru kan. Saya tak terus mula yang page baru. Saya akan ulang sikit yang contoh Iqra tu 2 page yang depan. Ambil 2-3 ayat barulah masuk page baru. Kalau Al-Quran tu sambung teruslah macam tu. Okay, bagus. Good idea. Sebab macam kalau kelas saya pun macam start yang baru. Patutlah kita lupa. Kita kena start balik yang kita kena sebelum. Kalau baca Iqra, saya biasa sebut chapter lah. Chapter tanwin ke, chapter wow, sukun ke. So kita nak masuk chapter baru tu, kita ulang chapter yang sebelum tu supaya dia ingat macam tu lah. Sebab baru kita masuk surat baru. Okay, ada lagi tambahan tak Ustaz? Tak ada. InsyaAllah tak ada. Terima kasih Ustaz, sangat mengejut. Tapi perkongsian yang sangat bagus. Maksudnya kaedah mengajar tambahan daripada Ustazah Naziha tu mungkin kita boleh compile kaedah yang kaedah mengajar tu. Okay? Macam kalau Ustaz FPG lebih kepada maksudnya kita garis-garis, point apa yang penting untuk dipelajari hari ini. Kalau Ustazah Naziha hubungan student dengan guru tu sangat penting. Okay, untuk kita bina sebenarnya apa yang dia nak belajar, apa kepercayaan sebenarnya kalau kita bina hubungan. Kalau Ustaz FPG pula, kita membina minat dan untuk diorang faham apabila diorang masuk. Okay. Ada tak tambahan daripada guru-guru lain? Ustazah Sakinah ke, Ustaz Muzdi ada. Kita ramai guru-guru berpengalaman ni. Ada tambahan tak? Ustaz Wakiluddin ke, Ustazah Rafda? Ada tambahan?
Mesti nak tanya soalan Mudi. Berani. Kalau saya nak ini kalau macam pelajar tu dia dah terror kan. Macam sebulan pertama tu dia memang banyaklah kita butuhkan dia punya mahraj apa semua, tapi lepas sebulan tu dia memang dah dia perfect lah bacaannya. Jadi masuk bulan kedua ni sebab saya biasa saya baca lepas tu saya akan explain tajwid. Jadi dia dah terror lah, dia sampai dia pun yang terangkan tajwid tu kat saya. Jadi macam mana nak dengar mengantuk sebab dia tahu tajwid tu. Macam mana? Oh, di package B kan? Excel package A. Untuk kanak-kanak ataupun dewasa? Okay. Tapi kira bacaannya sekarang dah perfect lah. Jadi kita nak macam ada perbezaan sikit. Sebab kalau macam sebelum ni ada kelainan memang kita saya explain tajwid tu semua, tapi lepas itu dia dah terror dah. Bacaan tu semua tajwid pun dia dah okey. Lepas tu kita nak apa lagi penambahan yang lain saya tak ada idea. Faham? Okay. Dia macam ni, ramai je student yang macam tu bila dah nak yang ikhraq, dia just macam betulkan sikit-sikit and then dah betul kan. So dia macam kind of boring kalau 40 minit tu kita baca dalam 4 muka surat terus. So dia macam boring, betul tak? Mungkin ustazah boleh tambah macam hujung-hujung tu dalam 10 minit sebelum habis tu kita dah baca macam 2-3 page macam kan. Ustazah buat hafazan sikit. Sebenarnya hafaz surah lazim yang dah biasa baca ataupun baca surah-surah amalan, hafaz surah-surah amalan macam Al-Mulk ke, Ar-Rahman ke. Maksudnya kita tengoklah tahap dia. Contoh first class ni, okay, dia belum hafal Al-Zazalah. So dia hafal Al-Zazalah untuk hujung kelas ni. And next class kita murajaah surah. Hafazan sikit-sikit lah macam tu. Okay tak? Untuk pertambahan daripada ganti slot tajwid sebelum ni, kita ganti dengan hafazan sikit. Macam tu. Okay tak? Okey. Sebab kadang-kadang tu ada je student dia dah pandai, dia sebenarnya nak khatam dengan guru. Dia nak khatam dalam keadaan yang bertaraki lah. That's why dia masuk kelas. Macam tu. Betulkan sikit-sikit. Tapi kalau 40 minit tu untuk baca saja, penatlah kepada pelajar sebenarnya kan. So kita boleh tambah macam hafazan sikit ke, tiap tajwid tu macam Ustazah cakap dah betul. So kita tambah hafazan sikit ataupun buat quiz-quiz. Yang ni apa macam tu. Lah. Okay tak? Kalau Ustazah ada idea lain pun boleh je. Okay? Ada lagi? Okay, thank you Ustazah atas soalan. Okay, ada lagi tak? Ada dah? Okay. Kalau diam, ada. So, apabila maksudnya dah tak ada soalan, tak ada perkongsian mungkin. So, saya harap dengan perkongsian hari ini dapat mencetus idea, mencetus semangat untuk kita beri yang lebih baik ketika kelas. Sebab apa yang kita buat, dia bukan di sini sahaja, dia macam membawa ke sana juga. So, sama-sama bersemangat, sama bermotivasi untuk beri yang lebih baik supaya kita dapat beri yang terbaiklah kepada pelajar semasa kita berkongsi ilmu tu untuk sama-sama membaiki bacaan bagi betulkan bacaan Al-Quran sebab dia akan membetulkan bacaan solat juga sebenarnya. Okay, so saya harap sangat perkongsian ini dapat memberi manfaat yang besarlah buat guru-guru dan buat saya sendiri. Okay, so saya rasa tu je untuk perkongsian hari ini. Kalau ada guru yang belum bagi kehadiran, boleh letak nombor kelas dalam chat dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru yang hadir sebab itu menunjukkan komitmen guru untuk mengajar dalam OSPC dengan menghadirkan ke dalam perkongsian. Okay. So, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Itu je lah untuk hari ini.